Hai guys, dan kembali lagi bersama kami AY Bintulu. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita. Tanpa sebelum kita memulakan pelajaran, kita akan nyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Sungguh Indah. Sebelum kita memulakan, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala. Oh Tuhan, Allah Bapa yang berada di kerajaan syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah memberkati pada pagi hari ini tadi ya Tuhan. Berkatilah pelajaran nanti Tuhan yang akan disampaikan oleh Remy agar berjalan dengan lancar Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu kami orang yang berdosa. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Semua ini serah dalam nama Yesus Kristus yang menjadi penebus kami. Amin. Oke, saya akan meminta Remy lah. Okey, terima kasih kepada Sigat. Terima kasih juga kepada yang hadir pada malam ini dan syukur kita masih dapat teruskan minggu berdoa untuk para belia, dan saya harap kepada yang mendengar ataupun kepada yang menonton video ini nanti, saya harap anda memberi something yang baru lah pada malam ini. So, tajuk untuk pelajaran saya pada malam ini adalah human embrace. Okay, human embrace. Dan kita telah dengar pelajaran yang dibawa oleh Jenisa sebelum ni mengenai embrace. So pada kali ini kita melihat dari perspektif manusia pula pada malam ini. So sebelum saya mendalami cerita pada malam ini, mungkin saya minta anda untuk buka ke buku 2 Korintus 5 ayat 19 dan saya akan minta mungkin Nathaniel untuk tolong kita baca pada malam ini. Apa tadi? 2 Korintus 5 ayat 19. Saya akan bacakan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Okay, thank you Nathaniel. So dari ayat ini kita belajar bahawa kasih Tuhan ditunjukkan melalui pekerjaan Yesus. Dan melalui kasih itu juga bukan bermaksudnya keadilan diketepikan, tetapi
dia menyalahkan gambaran kereta Tuhan melalui hukum Tuhan. Oleh itu, sebab Tuhan tak dapat tukar hukum dia, so dia paksa membayar melalui benda lain. So, dengan itu dia telah mengorbankan dirinya supaya kita mendapat keselamatan. Dan dari situ kita dapat belajar bagaimana Tuhan sanggup dan Tuhan betul-betul ingin memaafkan kita. Okay. Dan pada topik malam ini, kita akan melihat kehidupan Joseph ataupun Yusuf. So, saya percaya ramai di kalangan kita sudah tahu cerita Yusuf secara ringkas. So, Yusuf telah dijual ke Mesir dan di sepanjang kehidupan dia di Mesir, dia telah memuliakan nama Tuhan sehinggalah dia telah dilantik oleh Firaun untuk menjadi, boleh dikatakan, Perdana Menteri pada ketika itulah di Mesir. Jadi, untuk cerita pada malam ni, kita akan buka ke buku Kejadian 45. Kejadian 45 dan saya minta Deborah untuk tolong baca ayat 1. Kejadian berapa? 45. 45. 5. Ayat 1. Yusuf tidak dapat menahan perasaannya lagi di hadapan hamba-hambanya. Oleh itu, dia menyuruh mereka meninggalkan bilik itu supaya dia dapat memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Okay. So, dari ayat 1 kita tahu Yusuf telah minta hamba dia untuk keluar dari bilik itulah. Dan tujuan dia lah untuk dia memperkenalkan diri dia kepada adik-beradiknya. Jadi dia minta mungkin inisial lah untuk sambung ayat 2. Kejadian 45 ayat 2. Lalu Kemudian Yusuf menangis dengan kuat sehingga orang Mesir mendengarnya. Lalu berita itu dibawa ke istana raja. Okay. So, ini adalah salah satu sebab kenapa Yusuf minta hamba dia keluar. Okay. Dalam cerita sebelum Kejadian 45, Yusuf telah menguji adik-beradik dia untuk melihat sama ada mereka telah berubah atau tidak. Dan hasil daripada ujian tu dan adik-beradik dia telah lulus ujian tu dan Yusuf merasakan terbeban sebab dia terpaksa menguji adik-beradik dia untuk memastikan sama ada mereka telah berubah. Dan dari situ kita juga belajar bahawa Tuhan pun bekerja sedemikian. Kadang-kadang tujuan Tuhan membenarkan ujian di dalam hidup kita adalah untuk mematangkan perjalanan kita dengan dia. Ataupun kepada yang pernah dengar sebelum ni, ada juga yang mengatakan bahawa ujian bertujuan untuk menunjukkan siapa diri kita. Okay. So dari ujian tu, Yusuf dapat mengetahui bahawa adik-beradik dia telah berubah. Okay. So tujuan Yusuf tidak membenarkan hamba dia melihat sebab jika kita lihat daripada permulaan hidup Yusuf di Mesir, kita dapat mempelajari bahawa dia seorang yang tabah. Jadi sebagai seorang pemimpin, dia cuba untuk tidak menunjukkan side dia yang lemah. Sebagai seorang pemimpin, bukanlah perkara yang agak sesuai untuk menunjukkan kamu adalah seorang yang mudah nangis, mudah bersedih. So, Yusuf cuba mengelakkan keadaan demikian. Kerana pada masa itu dia seorang pemimpin di Mesir. Kemudian mungkin saya minta Karian untuk baca ayat 3.
Kirin, adakah anda di sana? Okay, Kirin, boleh tolong kita baca ayat 3 tak? Okay, Genesis 45 verse 3. Then Joseph said to his brother, I am Joseph, does my father still live? But his brothers could not answer him, for they were dismayed in his presence. Okay, mungkin ayat ini. Okay. Ataupun mungkin Sigat, kamu punya version bahasa apa? Bahasa Melayu. Oh, ya, Boleh tolong kita baca supaya bahasa kita Melayu. lebih memahami ayat 3. Kejadian 45 ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapinya. Okay. So, dalam ayat 3 ni, kita tahu bahawa adik-beradik Yusuf takut. Kenapa mereka takut? Sebab mereka sedar akan kesilapan lampau mereka. Kesilapan di mana mereka telah menjual Yusuf ke Mesir. Dan Yusuf pada saat itu adalah seorang Perdana Menteri, jadi mereka risau kalau Yusuf ingin membalas dendam, memandangkan dia sudah memiliki kuasa ataupun dia mampu untuk membalas dendam. Jadi mereka ketakutan sampai mereka tak sanggup menjawab soalan. Okay. Lepas tu kita lihat ayat keempat. Okay. Mungkin saya minta Boboy lah baca ayat 4 dan 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Kerana kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Okay. So, beginilah manusia dengan Tuhan. Di saat Tuhan ingin memaafkan kita, dan kita tahu Tuhan ingin memaafkan kita sebab banyak janji di dalam Alkitab yang memberitahu bahawa Tuhan ingin memaafkan kita, termasuk dengan ayat yang kita telah baca di permulaan pelajaran tadi, iaitu di 2 Korintus ayat 5 ayat 19. Dan kita melihat mereka, Yusuf terpaksa menyeru mereka ataupun meminta mereka untuk datang dekat. Kerana mereka, so kamu kenal lagi lah, kalau orang minta someone untuk datang dekat, bermaksud sama ada mereka macam membelakang ataupun mereka terpaku. Sekadangnya macam tu. So, jika kita lihat dari situ, Yusuf juga mengatakan bahawa jangan takut, jangan risau. Dan kalau kamu perasan dekat ayat 4 tadi, dia menekankan apa kesalahan yang mereka pernah buat. Mereka katakan, akulah yang engkau telah jual. Tapi jangan takut ataupun jangan bersedih. Okay. So, dari situ kita tahu bahawa Yusuf telah memaafkan mereka. Sebab dia memberitahu jangan risau. Perkara lama adalah perkara lama lah. Sekarang adalah sekarang. So, jika kamu perasan, Yusuf mengatakan bahawa dia dijual bukan disebabkan oleh adik-beradik dia, tetapi kerana Tuhan yang membenarkan perkara demikian berlaku kepada dia, kerana Tuhan mempunyai rencana untuk dia di Mesir pada masa yang Tuhan inginkan. Dan jika kita untuk kita lihat lebih jelas, mungkin kita akan baca ayat 6 dan sampai 8. Saya minta
Deborah untuk tolong baca. Kejadian 5 ayat 6. Sekarang baru tahun kedua masa kebuluran, dan ada 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. 7. Allah telah menghantar aku ke sini lebih dahulu daripada kamu untuk menyelamatkan kamu dengan cara yang menakjubkan ini, supaya kamu selamat dan keturunan kamu tidak pupus. Ayat 8. Oleh itu, sebenarnya bukan kamu yang menyebabkan aku berada di sini, melainkan Allah. Dia sudah menjadikan aku pegawai tertinggi Raja Mesir. Aku diberi kuasa mengurus segenap rumah tangganya dan seluruh negeri Mesir. So, Yusuf menerangkan kepada adik-adiknya ataupun untuk memberitahu mereka bahawa semua ini bukan disebabkan mereka lah. So, Yusuf tidak mahu adik-beradik dia berasa bersalah dengan tindakan mereka. Dari sikap yang cuba menenangkan ataupun menyenangkan hati adik-beradik dia, kita dapat tahu bahawa Yusuf telah memaafkan mereka ataupun Yusuf memang tidak berdendam dengan mereka langsung. Sebab jika anda baca dari permulaan cerita dari pada awal dia telah dibeli oleh Potifar sampai dia masuk ke penjara, sampai kan dia menjadi Perdana Menteri, dia tidak pernah sekalipun dalam cerita tu dia mengenang mengenang tindakan adik-beradiknya. Dia langsung tak pernah. Anda boleh baca dari permulaan cerita, dia langsung tak pernah kenang perbuatan yang telah dilakukan oleh adik-beradiknya. Jadi dari situ kita tahu bahawa dia memang percaya dengan Tuhan bahawa semua ini adalah kehendak Tuhan di dalam hidup dia. Dan dia berasa begitu yakin kerana pada saat ini dia melihat kenapa Tuhan telah menghantar dia kepada Mesir adalah untuk membantu keluarga dia. Di saat mereka dilanda kebuluran, di saat kebetulan adik-beradik dia datang ke Mesir untuk minta bantuan makanan, kebetulan yang handle barang makan, yang handle Mesir pada masa itu adalah adik mereka sendiri. So, dia percaya semua ini adalah kerana Tuhan ingin menjaga umatnya. Itu yang dia percaya. Okay. Dan apa yang menjadikan manusia seringkali mempunyai kesukaran untuk menerima kemaafan yang orang telah berikan kepada kita. Dan mungkin untuk kita lebih senang untuk pahami, mungkin di kalangan kita yang pernah bercinta ataupun yang mungkin tengah bercinta, mungkin anda pernah merasai bahawa di saat anda melakukan kesilapan terhadap pasangan anda dan anda meminta maaf ataupun pasangan anda memaafkan anda masih merasakan macam dia tidak ikhlas untuk maafkan. Anda masih rasa mungkin dia masih marah. So ini yang Tuhan rasakan. Di saat dia memaafkan kita tapi kita merasakan kita masih tidak dapat menerima yang dia sejujur-jujurnya memaafkan kita. So sama seperti kita dengan pasangan kita ataupun dengan sahabat kita lah. Mungkin saya percaya semua pernah lalui di mana kita telah dimaafkan tetapi kita gagal untuk menerima kemaafan yang mereka bagikan sehingga menyebabkan kita dibeban oleh rasa bersalah. Jadi ini yang kita boleh lihat bahawa bagaimana dengan human embrace compare dengan embrace kepada Tuhan. Okay? So manusia sememangnya tidak sempurna. Itu yang pasti. Dan manusia memerlukan bukti untuk betul-betul mereka confident bahawa mereka betul-betul dimaafkan. Seperti kita yang pernah bercinta ataupun tengah bercinta, kita seringkali akan sering bertanya, adakah kamu betul-betul maafkan saya? Ataupun walaupun telah dimaafkan, kita masih minta maaf juga. Dan kita akan lihat ni lebih jelas di cerita kehidupan Yusuf. Itu ni kita buka ke buku Kejadian Kejadian 50 ayat 15. Mungkin saya minta Sigat lah baca. Sigat tolong baca ayat 15. Kejadian 50 ayat 15.
Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Okey. Dari sini kita lihat, walaupun Yusuf telah memaafkan mereka di Kejadian 45 tadi, mereka masih rasa Yusuf berdendam dengan mereka. Ataupun Yusuf masih marah dengan mereka. Ini pun terjadi kepada diri kita. Saya percaya setiap seorang kita pada malam ini pernah melalui perasaan sedemikian. Walaupun kita telah dimaafkan, kita masih merasakan kita, pasangan kita ataupun orang yang memaafkan kita itu masih berdendam ataupun marah dengan kita. So ini yang dilalui oleh adik-beradik Yusuf, dan kita lihat bagaimana mereka, apa yang mereka lakukan untuk memperolehi kemaafan. Mungkin saya minta Nathaniel baca ayat 16 sampai 18. Okey. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Okey. Dari sini kita dapat lihat bahawa adik-beradik dia telah menipu Yusuf lah ataupun berbohong. Mereka cerita bahawa di saat kematian bapa mereka ataupun Yakob meminta agar Yusuf memaafkan adik mereka sebab mereka adalah umat Tuhan. Jadi perkara demikian membuatkan Yusuf sedih, dan perkataan sedih, actually ada satu version actually dia meratapi, ataupun kalau English dia guna web saya rasa version Kerian guna web saya rasa. Kerian kamu boleh baca ayat 18 tak? Tak version kamu. Okay, Genesis 50 verse 18. Then his brother also went and fell down before his face, and they said, behold, we are your servant. Salah, actually ayat 17. Sorry. Okay, verse 17. Thus you shall say to Joseph, I beg you, please forgive the trespass of your brothers and their sins, for they did evil to you. Now please forgive the trespass of the servant of the God of your father. And Joseph wept when they spoke to him. So, Yusuf wept. So, wept adalah perkataan yang lebih dalam, kesedihan yang betul-betul dalam. So, level kesedihan Yusuf masa tu betul-betul dalam sebab walaupun Yusuf telah memaafkan mereka, mereka sanggup berbohong untuk merayu kemaafan yang mereka telah perolehi. Berbohong untuk something yang kamu sudah dapat. Dan dalam Bible, Jesus pun pernah wept. Okay, jika anda lihat di buku John 11 ayat 37, di saat Martha tidak mempercayai ataupun kurang percaya dengan Yesus wept. So ini apa yang Yusuf lalui pada saat itu. Dia begitu sedih kerana adik-beradik dia sendiri, darah daging dia tidak mempercayakan apa yang telah katakan. Something, walaupun dia telah bagi mereka makanan, mereka masih rasa Yusuf berdendam dengan mereka. Itu something yang betul-betul menyedihkan. Kamu bayangkan kalau kamu ada someone yang kamu sayang, kamu maaf dia, kamu bagi apa yang dia perlukan dan dia masih
merasakan kamu berdendam dengan mereka atau something yang sungguh-sungguh menyedihkan. Okay, itu apa yang telah dilalui oleh Yusuf. Dan kalau melihat di saat saja Yusuf meratapi tindakan mereka, adik-beradik dia sedar akan kesalahan mereka sampai mereka pun berlutut dan ingin ataupun meminta agar Yusuf menjadikan mereka sebagai seorang hamba. Dan jika anda bayangkan ataupun jika anda letak posisi anda sebagai Yusuf pada saat itu, adik-beradik kamu, someone yang kamu sayang, sanggup untuk menjadi hamba. Hamba boleh dikatakan pekerjaan yang betul-betul rendah, low. Seumpama macam mungkin salah satu adik-beradik kamu datang ke rumah kamu tengok, bagilah saya menjadi orang gajimu. Itu something yang betul-betul menyedihkan. Okay? Bagi seorang yang lebih-lebih lagi orang yang sama yang berkaliber seperti Yusuf pada ketika itu, sekiranya orang ramai melihat, itu boleh dikatakan something yang agak mungkin penghinaan bagi Yusuf lah, bagi di mata orang, tapi bukan di mata Yusuf. Tapi perkara itu bukan menghina dia, tapi menyayat hati dia untuk melihat sikap adik-beradik dia yang sedemikian. So actually, pada malam ini kita boleh lihat bahawa sekiranya kita tidak dapat menerima kemaafan seseorang, kita mudah terkesan secara negatif. So, yang kita boleh lihat seperti adik-beradik Yusuf tadi, mereka berbohong, mereka sanggup merendahkan diri, merendahkan seperti membuang maruah mereka. Padahal dalam ayat itu tadi mereka mengaku mereka adalah umat Tuhan, dan bila umat Tuhan meminta something yang merendahkan maruah Tuhan, itu something yang menyedihkan. Okay, so kita pada malam ni untuk lesson hari ini lah setakat ini, apa yang kita boleh pelajari pada malam ini bahawa Yusuf boleh dikatakan seperti menggambarkan gambaran sikap kemaafan Tuhan. Kenapa saya katakan sekiranya kita baca ke ayat yang selebihnya agar kita lebih memahami. Mungkin saya minta Genesia untuk baca ayat 19 sampai 21. Kejadian 50. Ya, jadi 50. Okay, 19 sampai 21. Ya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut kerana aku tidak dapat bertindak sebagai Allah. Kamu sudah bermuafakat untuk melakukan kejahatan kepadaku, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya banyak orang dapat diselamatkan seperti yang terbukti sekarang. 21. Jangan khawatir, aku akan mencukupi keperluan kamu dan anak-anak kamu. Demikian Yusuf menenteramkan hati mereka dengan kata-kata yang ramah sehingga mereka terharu. Okay. So, sini dari ayat 19 sampai 21 itu menunjukkan bagaimana cara untuk kita memaafkan orang. Cara kita menenteramkan hati orang. Kita melihat Yusuf berkata bahwa jangan risau, dan dia kata, aku bukanlah Tuhan. So, maksud dia mengatakan bahawa aku tidak berhak untuk menghakimi apa perbuatan yang telah kau lakukan, perbuatan buruk yang kau lakukan sepanjang hidupmu. Tapi dia katakan, tapi perbuatan buruk yang kamu lakukan kepada hidupku adalah untuk kebaikan. Itu adalah rencana Tuhan. Kerana jika anda lihat cerita Yusuf ni, di saat mereka, sebelum mereka kebuluran, Tuhan telah memberi dia rencana bahawa akan ada kebuluran, dan dia telah prepare beberapa tahun sebelum kebuluran itu berlaku. Musim kebuluran tu, dia meminta agar umat Mesir untuk menyimpan bekalan untuk persediaan. Bahkan dia sendiri di istana pun dia meminta agar Firaun menyimpan bekalan untuk preparation. Sebab tu, di saat berlakunya kebuluran ni, banyak tempat-tempat berdekatan dengan Mesir jatuh.
tetapi Mesir tidak, kerana mereka sudah bersedia. So, dia katakan ada tujuan kenapa Tuhan hantar dia untuk menyelamatkan mereka yang berada di situ, termasuk ahli keluarga dia sendiri. Dan di ayat 21 adalah janji dia kepada adik-beradik dia. Itu kita boleh lihat bagaimana Tuhan berjanji kepada kita, dia akan provide kita. Dan cara dia comfort, mereka ada cakap dengan sopan, dengan suara yang lemah lembut, meyakinkan. So, kadang-kadang di dalam kita memaafkan someone, terutamanya yang kita perasan dalam chat, kadang-kadang kita cakap chat, kalau orang yang SMS, kadang-kadang kita boleh lihat macam cara dia chat tu dia macam tak ikhlas memaafkan kita. Waktu saya lebih prefer tidak memaafkan orang melalui chat. Kadang-kadang orang tak dapat rasa feeling kamu ikhlas dan memaafkan mereka. So, dari sini bila Yusuf bercakap macam tu, mereka tersentuh dan mereka tahu bahawa mereka tersedar bahawa Yusuf betul-betul ikhlas untuk memaafkan mereka. Itu hanya mereka boleh lihat saat mereka merasakan mereka betul-betul perlukan kemaafan. So, untuk kamu menerima kemaafan, kamu perlu merasakan diri kamu betul-betul perlu dimaafkan. Sekiranya kamu rasa sekadar sorry, di saat orang memaafkan kamu, kamu tidak dapat merasa keikhlasan someone dalam memaafkan kamu. So, begitulah kehidupan kita dengan Tuhan. Kenapa Tuhan ingin kita memaafkan orang lain, atau memaafkan lebih lagi macam sesama Kristian? Karena di hukum ke-10, hukum 10 ada menyatakan bahawa kita tidak harus membunuh. Anda boleh buka di Exodus 13. Dan kenapa dengan tidak memaafkan orang boleh menjerumus kepada hukum tu? Kerana inilah ayat untuk kita menutup pada malam ini. Mungkin saya minta Deborah tolong kita baca di Matthew 5 ayat 22 untuk menutup pelajaran kita pada malam ini. Matthew 5, 22. Ayat 22, ya. Matthew 5 ayat 22. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan diadili, dan sesiapa yang memaki saudaranya akan dibawa ke hadapan majlis agama, dan sesiapa yang memanggil saudaranya jahil patut dibuang ke dalam api neraka. So, dari sini kita tahu hanya dengan berdendam ataupun gagal untuk memaaf someone, kita boleh dikatakan berdosa ataupun kita telah melanggar sesuatu hukum, itu hukum internal yang benar kita tidak seharusnya membunuh. Jadi, penting untuk kita ketahui bahawa agar kita menjadi seorang Kristian yang mudah untuk memaafkan dalam konteks bukan kerana kita memberi mereka sebab atau memberi mereka satu peluang untuk terlepas daripada hukum, tapi kita harus ingat bahawa Tuhan yang adil, sekiranya Tuhan merasakan someone itu berhak dihukum, Tuhan akan menghukumnya bagi pihak kita. Itu yang Joseph atau Yusuf percaya. Dia berdasarkan apa yang dia katakan tadi, aku bukan Tuhan, so dia merasakan Tuhan yang decide sekiranya kamu berhak untuk dihukum atau tidak berhak untuk dihukum. Okay, so tapi dalam arti kita lain berhak untuk dihukum tidak bermaksud kita tidak seharusnya menasihati saudara kita yang berdosa. Sebagai seorang Kristen, kita harus memiliki perasaan sayang dalam menasihati mereka agar tidak meneruskan dosa mereka. Tetapi jangan kita terlampau cepat ataupun terlampau mudah untuk menghukum mereka kerana kita tidak tahu perjalanan kehidupan mereka seperti Tuhan yang mengetahui kehidupan mereka. Okay? So, itu saja pelajaran kita pada malam ini. Untuk menutup pelajaran kita, saya akan pimpin kita dalam doa lah. Okay? Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, Bapa kami yang Maha Kudus, Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Bapa, pada malam ini kami bersyukur Bapa kerana Engkau memberi kami kesempatan di mana kami dapat berkumpul
untuk mendengar firman-Mu. Dan kami percaya pada malam ini Engkau telah mengirimkan Roh-Mu Bapa untuk kami menerima pelajaran dengan baik. Bapa, pada malam ini Bapa, saya ingin mendoakan kepada yang hadir dan kepada juga yang mendengar perkongsian pada malam ini. Saya mendoakan agar Engkau menyentuh hati setiap mereka Bapa, agar mereka menjadi seorang Kristian yang mudah ataupun ringan di dalam memaafkan orang. Bapa, kami pada malam ini ingin meminta bantuan dari Engkau Bapa, sekiranya ada orang yang kami mungkin belum dapat maafkan ataupun dendam yang mungkin kami belum dapat serahkan sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Semoga pada malam ini kami dapat menyerahkan semuanya kepada tangan Engkau Bapa, karena kami telah belajar bahawa sekiranya kami berdendam dengan adik-adik saudara kami ataupun sesiapapun, kami berdosa terhadap Engkau Bapa. Kami serahkan semua pengadilan ke tangan Engkau Bapa, kerana Engkau Tuhan yang Maha Mengetahui. Engkau berhak di dalam menghakimi kehidupan setiap orang. So begitu juga dengan kehidupan kami Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Sekiranya ada dosa di dalam diri kami, semoga kami dapat menyerahkan dosa itu kepada Engkau Bapa agar ia dapat diampuni. Perbaruilah hati kami Bapa, agar kami dapat menerima lebih banyak Roh-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih kerana Engkau telah mendengar doa ini Bapa. Semuanya ini kami mohon dalam nama-Mu, Yesus Kristus, menjadi bersama kami. Amin. Okay, jumpa lagi next time.